Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. So Nabi Ibrahim alaihi salam yang sangat hebat perwatakannya dalam bila saya lihat kisah Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim ni dimulakan dakwah dengan ayah dia yang bernama Azar. Azar ni kerja bawa berhala dan suruh Nabi Ibrahim jual berhala. Suruh Nabi Ibrahim jual. Wahai Ibrahim, pergi jual berhala. Nabi Ibrahim akan heret berhala tu, dia akan cakap, belilah berhala tak boleh makan, tak boleh minum. Belilah berhala tak boleh cakap. Belilah berhala tak boleh dengar. Tak ada siapa beli ya. Siapa nak beli? You punya marketing tak betul. Tapi marketing jujur tu. Marketing dia jujur. Dia cakap jujur. Betul lah, dengar ke tak? Tak dengar, dia boleh cakap tak? Tak boleh. Kadang-kadang dia bawa berhala dekat tengah-tengah panas. Kaum yang penyewa berhala pun ada dekat situ. Dia ambil berhala tu, dia tanya kepala berhala dalam air. Minumlah, cuaca panas ni. Minumlah. Kenapa kau tak minum? Perbuatan Nabi Ibrahim tu nak suruh orang tu fikir. Kan ada kaum yang pergi menyembah berhala, kemudian bawa makanan, bawa hidangan, sembelih, kan? Udahnya tak diusik pun. Tak luar pun. Allah Ta'ala gambarkan dhaifat talib wal matlub wa in yaslubuhum adh-dhubab la yastanqidhuhu minhu syai'a. Dhaifat talib wal matlub. Sekiranya, tuan-tuan dengar, sekiranya datang seekor lalat, duduk ambil makanan yang dihidangkan kepada berhala-berhala tersebut, dia ambil, dia bawa lagi, berhala tu boleh ambil balik tak? Boleh ambil balik tak daripada lalat tu? Tak boleh. Sekarang siapa kuat? Lalat kuat ke dia kuat? Tuhan nak beritahu dhaifat talibu wal matlub, sangat lemah yang kamu minta dan kamu pun telah melemahkan diri kamu sampai kamu tak boleh nak berfikir. So bila baca kisah Nabi Ibrahim ini, itu musuh awal-awal. Ayah dia menghina dia, ayah dia halau dia keluar. Ayah dia kata, kalau kau tak berhenti wahai Ibrahim, aku akan rejam kau, aku akan baling kau. Bahasa kasarnya dia kata, berhambus kau daripada sini. Fahjurni maliya. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwah pada Namrud pula. Kemuncak kisah Nabi Ibrahim ini yang menyentap saya sampai saya buat keputusan untuk terima Islam ialah bila Nabi Ibrahim masuk dalam rumah berhala, dia pecahkan semua berhala-berhala kecil, ditinggalkan satu berhala besar. Ini biasa popular cerita ni kan. Bila masuk dalam rumah berhala tu, dia pecahkan semua berhala kecil, ditinggalkan satu berhala besar. Dan ada riwayat sebut dia letakkan pula kapak di sisi berhala besar tu. So bila balik Namrud daripada luar, daripada berpesta, daripada sukaria balik, mereka masuk rumah ibadat, dia tengok semua berhala-berhala sudah dipecahkan. Yang tinggal satu besar. Namrud tanya, man fa'ala hadha bi alihatina innahu la minadh zalimin. Siapa buat ni? Cukup zalim yang pembuat ni. Sebab dia hancur kecai. Bukan hancur pecah dua, pecah tiga, boleh lekat dengan gam uhu. Tak boleh dah. Dia hancur kecai. Hancur kecai kan. Dia kata, watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dia jadikan hancur kecai kaca-kaca itu dan juga tembikar-tembikar tanah-tanah liat itu hancur kecai, tinggallah satu yang besar. Mudah-mudahan ada tempat untuk mereka bertanya. Ada tempat untuk mereka bertanya. Bila Namrud balik, tanya, siapa punya kerja ni? Ibrahim punya kerja. Padukan raja itu Ibrahim punya kerja. Bawa dia kemari. Sebab orang dah cam dah Nabi Ibrahim yang heret berhala, tak boleh makan, tak boleh minum. Boleh cam lah. Sudah ada evidence. Kan, bawa dia kemari. Bawa Namrud, bawa Nabi Ibrahim ke muka pengadilan rumah berhala. Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kerja kau akan buat ke atas Tuhan-Tuhan kami. Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan barangkali yang besar tu yang buat, sebab dia ada dan di sisi dia ada kapak kan. Barangkali dia buat. Namrud tengok berhala tu, tengok Ibrahim, tengok berhala, tengok Ibrahim. Alamak, dia kata, paling tidak fas'aluhum, paling tidak Nabi Ibrahim kata, tanyalah dia ada masa tu. Tanya, cuba tanya dia. Dia confirm ada. Aku ni kau agak-agak je. Dia confirm ada. Dia sepatutnya jadi saksi, witness ke atas
apa yang berlaku dalam rumah berhala ni. Namrud diam kejap. Namrud kata, macam mana aku nak tanya kat dia? Kau ni pun satu Ibrahim. Macam mana aku nak tanya kat dia? Dia tak boleh cakap. Dia tak boleh dengar. Dia tak boleh lihat. Dia tak boleh datangkan mudarat, dia tak boleh datangkan manfaat. Dia memang kat situ dari dulu. Siapa yang cakap? Siapa yang cakap? Description from Namrud, bukan daripada Nabi Ibrahim. So Namrud sendiri describe Tuhan yang disembah tu lemah, serba-serbi, segenap sudut, tak boleh pakai. So Nabi Ibrahim kata, kau dah tahu dia tidak boleh bercakap, tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, tidak boleh datangkan mudarat, tidak boleh datangkan manfaat, kau sembah dia buat apa? Betul kan? Betul tak tanya soalan tu? Dan kau sendiri cakap kan? Habis kau sembah dia buat apa? Teruk betul kau ni Namrud. Namrud pun tunduk. Fanakasu ala ru'usihim. Quran gambarkan bagaimana keseluruhan Namrud dan pengikut-pengikut Namrud semua tunduk. Macam anak kita buat salah bila kita marah. Ya bah, janji bah lepas ni tak buat. Mengaku salah, tapi dia tunduk. Syaitan pun bisik, Namrud, kau tu raja, takkan kau tunduk? Dia bangkit, dia kata tangkap Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim sebut, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Cukuplah wahai Ibrahim, cukuplah wahai Namrud, apa yang kamu sembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan tu, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah, cukuplah apa yang kamu sembah selain Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang saya tersentak. Saya kata, dari saya kena buat keputusan bahawa Islam ini adalah agama, ketuhanan dalam Islam ni adalah sesuatu yang sangat jelas. Maksudnya Tuhan itu tidak boleh diumpamakan dengan mana-mana makhluk, tidak boleh tashbih, tidak boleh takwil, tidak boleh ta'til, apatah lagi menyerupakan Tuhan dengan sesuatu makhluk yang lain. Mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi banyak perkara yang dalam Quran dan juga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memberi kita panduan yang tepat mengenai ketuhanan dalam Islam. Jadi apa yang wujud dalam agama yang seperti mana kisah Nabi Ibrahim itu adalah satu yang tidak masuk akal dibuat oleh tangan-tangan manusia. So saya pun mulai dari situ, masa tu umur saya 16 tahun, 16 tahun dah, masa tu nak SPM dah. Bila saya tersentap, roh saya tersentap dan saya dah boleh berfikir secara matang dan saya boleh membezakan mana hak dengan yang mana batil, yang mana betul, yang mana salah, saya kata stop, saya tak pergi dah. Mak saya perasan, mak saya tanya, kenapa sekarang mak ajak kau pergi kuil kau tak nak ikut? Saya kata, entahlah mak, saya tak berapa percaya dah. Direct saya bagi tahu mak saya. Sebab mak saya lama dah dengar doa Allahumma barik lana. Kan? Direct saya bagi tahu mak saya, kata, tak baik cakap macam tu. Kan? Tak baik cakap macam tu. Saya kata kalau mak nak pergi, pergilah. Tapi saya tak nak pergi, mak jangan ajak saya pergi. Saya dah boleh fikir, masa saya dah balik ke dah tuan-tuan. So itu masa umur 16 tahun, lepas SPM, saya pergi ke Perkim nak masuk Islam. So Perkim kata, you cannot convert. Mula sampai tu dia minta IC, tunjuk IC tu. Tunjuk IC, dia tengok IC, tengok saya, dia kata, oh you cannot convert because you are underage. According to our constitution, you must reach of your age 18, 18 tahun. Betul lah tu. Itu betul lah tu, kan? Geram, saya dengan Datuk tengah geram ni tuan-tuan. Ada beberapa isu, kan? Jadi isu pengislaman dan sebagainya. So betul lah, kalau individu nak masuk Islam, baik constitution dia mesti 18 tahun. Tapi sampai 21 tahun masih lagi penjagaan. Sampai 21 masih lagi penjagaan. Saya boleh pilih agama. So anak buah saya, lepas saya masuk Islam 3 tahun, saya ajak anak buah saya pula masuk Islam. Anak buah saya masa tu dia 15 tahun, dia nak masuk Islam. 3-4 hari dia tak makan, dia mogok nak mati. Aku nak mogok kalau mak tak bagi saya masuk Islam. Udahnya mak dia bawa dia pergi ke mahkamah, ambil bagi kebenaran untuk anak dia masuk Islam. So dia ada dokumen rasmi keizinan daripada ibu bapa untuk anak tu masuk Islam. No problem. So yang ni semua kita akan patuh, tak ada masalah. Apa yang kita harapkan ialah undang-undang di Selangor pun selaras dengan undang-undang persekutuan. Itu yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian,
So saya pun bila pergi perkim tunjuk IC nak masuk Islam, dia tak bagi saya masuk Islam lah. Dia kata tak cukup umur. Saya kata bila boleh masuk Islam? 18 tahun. So saya ada 2 tahun. 16 okey lah, 17 18. Masuk 16 17 lah. So 18 saya dah boleh masuk Islam. Apa saya nak buat? Saya kata saya nak belajar lah. Beli buku, beli apa, saya belajar sendiri, diam dekat ada keluarga angkat, rumah kawan. Saya baca sendiri, duduk dengan kawan-kawan, discuss. Anwar itulah yang kadang-kadang datang ajar saya. Saya bagi tahu Anwar sekali tu, saya kata, Anwar, aku nak belajar solat boleh? Kan kita dah belajar kat sekolah. Betul, kita dah belajar. Tapi solat maghrib ni aku confuse lagi. Subuh 2 rakaat tak ada masalah. Zuhur 4 rakaat tak ada masalah. Asar 4 rakaat tak ada masalah. Isya 4 rakaat tak ada masalah. Maghrib 3 rakaat ni quite confused lah. Yang tahiyat pertama 2, boleh tak kau ajar aku? Saya nak belajar. Anwar kata boleh, dia pun datang. Kita dah janji dekat satu tempat, dia datang. Tapi peliknya si Anwar ni, Anwar dalam cerita saya tuan-tuan. Tuan-tuan tenung saya kenapa? Dia datang, dia nak ajar saya solat. Saya nak belajar solat. Solat maghrib. Dia datang pakai seluar pendek, pakai t-shirt seluar pendek. Saya yang nak belajar, saya pakai track shoot t-shirt. Sebab saya tahu kena tutup aurat. Saya tengok, Noah, macam mana kau nak ajar aku? Kau pakai seluar pendek? Alah, bukan betul-betul. Tak betul-betul pun kau kena pakai lah tutup aurat tu. Macam mana saya nak solat kau punya peha terdedah macam tu, makmum kat belakang? Dia kata kau ni banyak cakap lah, solat je lah. Dah, saya kena marah, imam marah. Pernah tuan-tuan tengok imam pakai seluar pendek tu tuan? Itu dalam cerita saya, dia imam pakai seluar pendek. Dia sebab dia kata nak belajar je pasal. Allahu Akbar. Dia pun solat, Allahu Akbar, saya pun ikut. Selesai solat, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun kata, Noah, aku nak tanya ni, apa lagi? Kita solat apa tadi? Solat maghrib lah. Dia kata, solat maghrib. Setahu aku solat maghrib 3 rakaat. Tapi kenapa kau punya maghrib 4 rakaat? Dia kata, itulah kadang-kadang aku pun confused juga, dia kata. Tak guna nak geram betul saya tuan-tuan. Memang geram, aku harapkan kau. Dia bagus saya Anwar. Ni dia volunteer nak ajar. Orang lain semua kata sibuk lah, tak sempat kan. Dia sungguh-sungguh. Tapi dia ajar sesat. Dia membawa ajaran sesat. Letih lah kan. Anwar dalam cerita saya yang bawa ajaran sesat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so begitulah saya belajar puasa, saya belajar untuk bacaan-bacaan. Saya cuba, bila 18 tahun saya pergi perkim, saya mengucap 2 kalimah syahadah, saya pun masuk Islam. Dan saya bagi tahu ustaz masa saya cerita ni, ustaz bila nak Islamkan saya, ustaz tu kata, tengok IC, tengok saya, okey dah 18 tahun. Dia kata, okey sekarang boleh mengucap, you ikut sama saya. Dia kata. Dia bawa macam ni, saya pun bawa macam ni lah. Dia kata, ustaz yang nak ajar saya mengucap, dia kata, asyhadu alla ilaha. Saya kata, macam mana aku nak ikut ni? Saya kata, ustaz, boleh tak ustaz dengar saya baca dulu, lepas tu baru ustaz betulkan? Dia muka dah berubah dah. Tak apalah, kalau pandai, bacalah. Dah, bacalah kalau boleh, kalau pandai, bacalah. Saya pun angkat tangan buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Diam ustaz tu. Diam. Sebab saya latih lama dah tuan-tuan. Macam pengantin lah terima akad nikah. Laju sebab dia nak lama tu, dia nak kahwin tu, dia lama dia tunggu. Dia ulang kaji lama dah, hafal dah sampai ngigau orang jawab nikah. Aku terima nikahnya. Betul tidur sebab dia dah mengigau. Ustaz tu kata, wah, banyak pandai. You tahu apa makna dia? Dia test lagi tu. Bagi nama you tahu apa makna? Tahu. Saya kata, ustaz, saya tahu Muhammad itu yang terpuji, yang dipuji, dan Farid maksudnya tunggal yang istimewa. Wah, banyak pandai. Banyak pandai. Okeylah, pandai apa pandailah. Kan, tulis apa semua, buat pendaftaran. Saya pun balik keluar perkim. Minggu berikut tu saya daftar dekat JAIS, Maksud Jabatan Kemisionan Selangor. So daftar dekat sini, daripada sinilah saya pergi belajar pula. So sebelum itu bila saya dah masuk Islam, saya balik rumah, keluarga saya belum tahu lagi. Saya senyap-senyap dulu. Saya rahsiakan dulu.
Saya pergi rumah mak angkat, saya solat kat situ, balik rumah mak. Begitulah saya ulang alik situ.